Surat 49. Asal yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Asal yang kedua daripada 4 asal. Kenapa perlu jaga hati? Jawabnya kerana 5 usul, 5 perkara perlu kita jaga hati. Kerana 4 perkara. Kerana 4 perkara ni lah wajib kita jaga hati kita. Asal yang kedua daripada 4 asal, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik kepada rupa kamu. Inna litauqid. Kalau mengaji nahu atau tata bahasa, inna dihantar bagi tauqid. Tauqid maknanya menyungguh, sungguh dan sungguh Allah Ta'ala tidak tilik kepada rupa paras kamu dan kepada amal kamu. Begitu juga Allah Ta'ala tidak tilik kepada amalan kita. Wa innama yanzuru, dan hanya sanya, yakni sesungguhnya menilailah ya Allah kepada hati kamu. Apa kita nak faham daripada hadis ini? Perlu kita faham bahawasanya Allah Ta'ala tidak menilai kepada rupa parah kita. Ay la yujazikum ala zahiriha. Itu tafsir makna bagi la yanzuru ila suwarikum. Maknanya tiada membalaslah ya Allah akan pahala kita ni berdasar kepada zahir. Di akhirat lah Allah Ta'ala balas pahala tidak berdasar kepada rupa parah kita. Begitu juga Allah Ta'ala balas pahala tidak berdasar kepada amalan kita. Hanya Allah Ta'ala balas pahala, Allah Ta'ala tilik kepada hati kita, yakni ikhlas ke tidak ikhlas kita buat amal tersebut. Itu makna Allah Ta'ala tidak tilik kepada rupa paras kita. Jadi di akhirat kelak ni tiap-tiap amalan kita akan dibalas. Allah Ta'ala balas dengan pahala. Kemudian baik. Jadi Allah Ta'ala balas pahala tidak berdasar kepada rupa parah kita. Rupa comel terwi pahala banyak dah. Rupa uduk terwi pahala sikit dah. Begitu juga amalan kita. Banyaknya amalan kita buat, itu pun Tuhan tak tilik juga. Namun hanya Allah Ta'ala tilik kepada hati-hati kita. Ini betullah Nabi kata dari hadis Arba'in, Innamal a'malu binniyati
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dibalas mengikut niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya tiap sesuatu itu dibalas mengikut apa yang Tuhan dia tersedia. Maka kerja niat ni kerja hati. Jadi kalau hati ikhlas, maka dapat pahala. Sebaliknya kalau hati tidak ikhlas, tidak ada pahala, walaupun banyaknya amalan yang kita buat. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Tabarakah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Siapakah yang terlebih elok amalan? Allah Ta'ala tak kata aksaru amalan. Siapakah yang terlebih banyak amal? Tuhan tak sebut aksar, Tuhan sebut ahsan. Siapakah yang terlebih elok amalan? Dari segi hatinya, ikhlas ke tidak ikhlas, di situ tempat Allah Ta'ala nilai. Ini jaga. Jadi kita buat amal, kualiti lebih utama daripada kuantiti. Apa makna kualiti ni? Ikhlaskan amal ibadah kita. Kita buat sikit, ikhlas kerana Allah. Kita buat banyak, ikhlas kerana Allah. Maka di situlah Allah Ta'ala bayar pahala mengikut qadar ikhlas. Bukan mengikut banyaknya amalan atau sikitnya amalan. Itu niat kita. Maka niat ni urusan hati. Maka Allah Ta'ala tilik kepada hati kita ikhlas. Kata-kata kalau ikhlas, ada pahala di akhirat. Kalau tak ada ikhlas, maka tak ada pahala di akhirat. Itu baik. Sebab itulah kita jaga bangga dengan panggilan yang kita milih. Orang panggil ustaz kita, kita ada kitab banyak putih dah umur. Allah Ta'ala tak pilih kepada kitab kita banyak putih. Kita mengajar tiap-tiap mana. Kita mengajar ada murid beratus-ratus, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu. Allah tidak pilih kepada berpuluh-puluh ribu anak murid kita. Allah tidak nilai kepada banyak yang kita ada dalam rumah kita, tapi Allah nilai kepada hati kita. Bila hati kita ikhlas mengajar, hati kita ikhlas mengaji, maka semuanya diberi pahala belaka. Kita ada ijazah, ada degree, doktor, PhD dan sebagainya. Allah Ta'ala tak pilih kepada pangkat doktor kita. Kita doktor bagi syariah, bagi agama, bagi usul dia. Allah Ta'ala tak pilih kepada gelaran di hati kita. Allah Ta'ala pilih kepada hati kita. Kita buat kerja agama ikhlas ke tak ikhlas. Bila ikhlas itulah, maka segala-galanya bernilai. Bukan segala-galanya ada pahala di sisi Allah. Ini penting kita jaga hati. Kita pergi Mekah, kita melalui tabung haji, biasa muassasah 11,000 je. Kita pergi dengan swasta 27,000. Ada Selami 50,000 lebih. Itu kuatir mahal pula tak. Semua itu Tuhan tak nilai kepada, Tuhan tak nilai kepada kamu di swasta apa, kamu di tabung haji biasa kan. Tapi Tuhan nilai kepada ikhlas dan tak ikhlas membuat ibadah haji kamu. Kita pergi ke Tambang Muruk dengan hati yang ikhlas. Ibadah kita pun kita jaga, dan hati pun jaga dengan ikhlas. Maka hak ni kan Tuhan kita. Sebalik kalau kita pergi dengan paket yang mahal 50,000, hati tidak ikhlas, maka tidak ada nilai sikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nilai sikit. Ini penting kita jaga hati. Baik. Bukanlah bermakna tak boleh pergi macam tu, kena pergi kau ni, bukan. No, ya, hati itu tetap pilihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dia pilih luar saja.
Kalau kita jaga luar, bermakna kita nak pandangin manusia saja. Manusia ni dia harga di dunia saja. Bila pilih di akhirat, dia tak boleh beri pahala satu sen pun kita. Lebih baik. Itulah sebab kita kena jaga hati pertama tempat pilih Allah. Yang ni Allah Ta'ala nak balas pahala berdasar kepada hati. Maka hati sanya ini sesungguhnya tiba-tiba tempat pilih Rabbal Alamin. Itu kata Imam Ghazali. Jadi hati ini tempat pilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ujung aku, kata Imam Ghazali, hairannya aku dengan orang yang mencita-cita dengan mukanya ia muka tempat makhluk. Maka dibasuhnya muka dan bersihnya muka daripada cuma-cuma daripada jahat-jahat, yakni benda-benda yang bodoh, dan dihiasi akal dia dengan pada yang dapat akal dia supaya jangan dipandang oleh makhluk. Betulnya oleh bukan atas dah. Jangan dipandang oleh makhluk padanya pada muka atas kecelaan. Kadang-kadang kita luar juga kita habis jaga lah. Dan kalau orang perempuan pula jaga muka, kalau putih, hitam nak menjadi putih, kedua nak menjadi terik, khasap nak menjadi licin, gemuk nak menjadi kuru, kuru nak menjadi lasing pula dah. Allah sakit dah habis binti. Apa tu? Sebab nak cari pandangan manusia. Sanggup habis binti, kadang-kadang mencecah ribu-ribu semata-mata nak dapat penghargaan pujian manusia. Sanggup habis duit banyak-banyak, pakai make up ni, suntik tu, kadang-kadang suntik ke bahaya seperti botok pun, suntik juga nak binapok tergeri ni. Umur 70 tu, umur 17 dia jaganya. Habis sakit. Apa tu nak pandangkan manusia. Tak ada TV dekat ngepek pun. Rahsia kartun. Tak mudah kan. Tak ngepek semua kan. Kan. Itu sakit nak ambil biji. Tak boleh jadi sebuah kartun. Apa tu nak pandangkan manusia. Sedangkan tu yang tak kini tu. Kita boleh kita lega ke dalam kritik sebuah apa itu yang tak kini situ. Yang kini kepada hati kita. Tengok Serina bilang, walaupun kulit hitam, tapi hati putih suwi. Walaupun rambut keriting, bibir tebal, dari segi comel, tak ada comel pun, tapi hati ni comel, hati ni putih, hati ni bersih. Maka salah seorang daripada ahli syurga, hak Nabi Jami masa hidup lagi dia ada. Walaupun dididik dengan batu pula, dijemur tengah panas, pada pasir pula kena tarik, budak pula kena sejak pula, tak rasa bersatu, sebab hati beriman kepada Allah hampir 100%. Oleh kerana iman itu kuat dalam hati, seolah iman umpama ubat biu, dan menurut seksa jasad seksa dah, tapi hati aku tak ada siapa boleh seksa. Tetap dia ahad, tak bunuh sepatah pun. Hantu hati. Baik. Jadi ramailah manusia di hari ini korban ke duit banyak-banyak semata-mata nak menjaga luar sahaja. Sedangkan di dalam hati tak jaga. Sebab tu kata dia dan tiada walha tiada menyungguh-nyungguh dengan hatinya yang ia hati ni tempat pandang Rabbal Alamin. Walha manusia ni dia tak jaga hati. Jadi baiklah, apa guna rupa comel, rupa lawak, kalau perangai budak. Dia perangai ni mari dia hati lah. Perangai ni mari daripada hati. Bahagia hanya hidup seseorang mari dari hati juga. Bahagia pasangan rumah tangga pun mari dari hati juga.
Kalau suami kita rupa tak comel, gaji tidak besar, tapi hatinya bagus, bertanggungjawab, bersifat pemurah, amanah, dia curah kasih saya, dia beri kasih saya, dia pandang menjaga hak-hak sebagai suami dan isteri. Bahagia ke tak bahagia rumah tangga kita? Jawabnya bahagia walaupun rupa tak cantik, walaupun gaji tak mahal. Tapi sebalik kalau pasangan rupa kita comel, gaji pun mahal, tapi ada perangai. Bahagia ke tak bahagia? Tak bahagia. Sebab luar tidak boleh memberi kebahagiaan itu. Dalam dia boleh memberi bahagia luarnya. Oh, itu balas selami, balas dari rumah tangga ni berpunca daripada perangai, bukan berpunca daripada rupa barat. Tak ada lagi dah orang balas kerana tu lagi rupa udik. Siapa tak ada? Tak ada. Setiap saya nak cerah untuk laki saya apa? Untuk laki dua-dua rupa macam Barack Obama pula ada ni. Ada. Lebih kepada perangai. Kalau perangai pendeku, perangai pandang banget, perangai tak bertanggungjawab. Isu rumah tangga ni kalulah kita selami, kalulah isteri tak bahagia, maka suami pun tak akan bahagia juga. Atau isteri dah bahagia, suami tak bahagia, isteri tak akan bahagia juga. Kita ibu bapa tak akan bahagia kerana anak tidak bahagia. Suami tak akan bahagia kerana isteri tidak bahagia. Dan isteri tidak bahagia kerana suami tidak bahagia. Sebab suami isteri ni benda yang tak boleh pisah. Ibu bapa dengan anak pun benda yang tak boleh dipisah. Dan kita, bila anak kita ada masalah rumah tangga, tidakkah kita ni berasa sedih juga? Tidakkah kita berasa serabut, bosan juga? Ya, kita berasa juga. Sebab itu hubungan kita. Dia jiwa tanya lain, dia berkait-berkait. Itu baik. Maka hati ini tempat pandangan Rabbal Alamin, tempat pilih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disuci akan dia hati dan dihiasi akan dia hati. Suci hati, suci dengan apa? Suci dengan zikrullah, suci dengan taubat, suci dengan istighfar, suci dengan baca Quran, suci dengan sedekah, suci dengan zikir. Dan dihiasi akan dia hati pula, dan diharumkan dia, dan diharum dengan sifat mahmudah, dengan sifat-sifat yang dipuji. Apa tu? Supaya memandang Ar-Rabbu, yakni Tuhan kita, yang terlebih sebutannya atas cuma-cuma dan daki padanya pada hati, dan kecelakaan dan kebinasaan dan cedera, tetapi yang dibahkan disia-siakan hati dengan berlomba dengan beberapa kemaluan. Kepada kemaluan seperti sifat kedeku, semua tu dia hati baru. Dan luak-luak yakni yang kecil-kecil, yang jahat-jahat, mana seperti sombong, ujub, takabur, riya, semua tu penyakit-penyakit kotor yang duduk di hati juga. Maka sifat kotor ni lah kena buat daripada hati kita. Sifat mazmumah ni atau sifat ini sudah seperti kita kata kedekutnya. Kedekut ni salah satu daripada sifat yang dicela. Nak tahu punya keji tak keji sifat kedekut ni, tengok, katalah kalau isteri dapat lelaki yang kedekut, tak akan bahagia. Hanya betapa bodohnya sifat mazmumah ni seperti kedekutnya. Kalau kedekut ada dalam hati kita, hati suami, maka isteri tak bahagia. Hati betapa bodohnya sifat mazmumah, orang yang duduk dengan kita pun tak akan bahagia. Dan tuan sendiri pun sama telah tak bahagia. Nak beli ke tu, saya dah tu habis meeting. Tapi nafsu tu keliru ketat. Tapi tak kedekut juga, saya nak.
Artinya mati dengan kering gitu je. Piti sampai tinggal. Gue mati dengan nak basuh batu tak habis piti, nak pakai batu tak habis piti, nak belanja sedekah tak luar piti ni. Akhirnya mati tinggal saja juga. Nanti baik hati. Kan persoalannya gapo dia hati. Nanti baik kan. Biasa tadi kita dengan orang ganda ustaz kata kan, hati. Satunya hati. Yang kedua nafsu, yang ketiga roh, yang keempat akal. Dan selalu kita dengar ada istilah tasawuf, hati, nafsu, roh dan akal. Empat perkara. Kalau kita buat, adakah empat perkara ni berlainan belakang? Jawabnya Abdullah saja. Cuma dari segi sebutan mereka tak sama. Sebutan lain, hati lain, sebutan nafsu, sebutan bunyi lain, akal lain, roh lain. Itu dari segi huruf memang lain, sebutan pun lain, tapi benda sama je. Pak kalau atau hakikatnya satu benda je. Kita nak panggil hati pun boleh, kena tu juga lah. Nak panggil akal pun boleh juga, nak panggil roh pun boleh juga, nak panggil nafsu pun boleh juga. Cuma kecek bahasa mudah kan, hatilah, supaya tidak pelik anggapan. Itu mengikut apa yang disebut dalam kitab mengenal diri dan wali Allah karya Syekh Mustafa Al-Jayas Al-Libu. Dalam buku kecil dia tu, dia sebutlah pengertian akal, pengertian hati, pengertian nafsu, pengertian roh. Jadi dia buat kesimpulan benda satu je. Apa dia? Latifah Rabbaniyah. Ini benda maknawi, benda yang tak nampak nak tengok. Ada pun hati kasar, ada stokol dalam tubuh kita ni sebelah kiri. Sebab tu kalau kita semaya, bila kita semaya, tiang kita ni, sunat kita berat sebelah balik kiri. Berat balik kiri. Kerana sini hati. Hati stokol tu ketu daun atas ketu daging. Hati stokol tu, hati ni ada belakang hati stokol ni di binatang pada hati tu tu. Hati hak stokol supaya biasa kalau kita 9 lembu kita akan jumpa. Ni jantung supaya jatuh pisau. Ni lepor. Ni hati. Jadi hati hak lembek merah buah tu kan. Hati tu di binatang pada, di kita pada. Dan hati hak stokol tu kalau masuk kubur hancur debu tu. Jasad pun hancur, dia pun hancur. Apa tak hancurnya? Hati orang panggil Latifah Rabbaniyah. Benda yang bahasa maknawi. Nak tengok dengan mata tak nampak, nak jamah dengan tangan pun tak terasa. Ada pun hati stokol tadi, tu boleh tengok, dia tu boleh jamah. Kalau doktor biasa doa dalam hati tu tu. Kemudian baik, pada mana kita nak kenal hati tu? Nak tengok memang tak nampak. Cara nak kenalnya pada ni lah, nak tahu hati. Kita semaya tadi ni, mulut dia baca, patut hati kita di mana masa kita semaya tu? Tidakkah mulut dia baca Alhamdulillahirabbil alamin? Tidakkah ada benda kita ada ingat ke umur, ingat ke kerja, ingat ke pejabat, ingat ke macam-macam. Itu dia lah tu. Hatilah hati tu. Itu bagi benda hati lah. Benda wujud ni, benda ada di dalam. Kita semaya mulut duk baca, tapi hati tu duk ingat batu, ingatkan itu hati tu. Kita duk kat rumah tadi, nak mari dengan ngajar pada ni. Perasaan nak mari tu hati dah. Bila hati nak mari, maka kaki pun tu mari, tangan tu mari, mata pun tu mari, kaki tu mari. Kereta jadi ada bagi kita. Hati-hati. Kadang-kadang kita tengah mengajar, kita ada mari perasaan, nak makan nasi malam ni. Hati-hati. Dia adalah hati, dia adalah nafsu, dia adalah akal. Benda tu lah belakang. Benda tu dah belakang. Benda tu dah ada.
benda ni tak akan mati sama sekali kan. Jasad mati hancur, benda tadi itu tak hancur hati dia. Kalau kita kecewa, kita gembira, kadang ketawa, kadang menangis, hati lah. Bila tu baik, maka nak baik lah. Kalau gitu soalan yang kedua ni, apakah hubungnya hati setengah duduk dalam dada dengan hati yang tak nampak tadi tu? Apa hubungnya, apa kaitan hati yang kita dengar di dalam kita dengan hati yang duduk sebelah dada ni? Hubungnya kalau kita paling suka lah raja dengan istana. Raja memerintah ni tempat tinggal dia je istana. Kita ni rakyat dia. Bila raja dalam istana keluar arahan, besok mesti berpuasa. Contoh dekat Ramadan, kita Islam ni pakai puasa belakang. Bapa pakai puasa sebab raja dalam istana keluar arahan suruh puasa. Jadi hati stokor dalam dada kita ni, orang panggil istana bagi hati yang kita ngaji dalam kitab ni. Hati yang kita ngaji dalam kitab ni bukan hati stokor yang duduk dalam tubuh tu. Tapi hati yang kita ngaji dalam kitab ni, sarai dia itulah. Itulah sarai dia ni. Bukan hak stokor tu tapi sarai situlah. Situlah mengeluar arahan. Kalau dia keluar arahan baik, maka mata pun jadi tengok muka molek, kaki kita pak muka molek, itu dia belakang. Kalau dia keluar arahan, mana dia nak makan nasi kambing yang terbuk, pergi nak makan nicong kita. Dia lah tu. Hati lah tu lah. Itu baik. Maka hak tu lah kita nak ajar supaya dia ni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita nak jaga menjadi cuci, menjadi juru tu. Itu hati. Itu baik habis itu. Itu biar kenal dulu hati. Hati, akal, nafsu, roh, pengertian satu je. Cuma panggillah je berbeza-beza. Panggillah je berbeza, sebenarnya sama je. Itu baik. Habis itu, jikalau melihat makhluk atas, jikalau melihat makhluk atas seorang daripadanya, nescaya dijauh akan dia ada seseorang dan melepas mereka itu makhluk daripadanya, daripada seseorang, dan halaunya seseorang, jadi halau daripada sifat tersebut. Sebab itulah, selagi mana hati yang kita cakap atau hati yang dalam kita ni, selagi mana hati itu ada sifat mazmumah, sifat mazmumah duduk dalam hati, selagi itulah hidup kita ni tak bahagia. Tak ragu, mikir macam-macam, sebab benda mazmumah ada dalam hati kita. Kalau kita pandai kat sebut dan supaya urut ikan duduk dalam rumah kita. Urut ikan kalau duduk dapur kita dah keluar, baru lagi dia pusing benar. Bulu kuda, bulu ketat, semua tu kalau tak buat dia dapur, dia busuk banget. Busuk 10 orang dia dalam rumah, 10 orang bau busuk. Kan bila bau busuk dia tenang ke tak tenang? Tak tenang. Allah busuknya, Allah busuknya. Bila buat ikan tanah atau kebuh itu siapa bikin dia? Barulah tak bau. Bila tak bau tu lah, orang hidup kita ni Allah selesa, tenang lah. Begitulah sifat-sifat yang iman bila ada dalam hati kita, selagi itulah hidup kita tak selesa. Walaupun kita banyak, walaupun bini comel, walaupun tu laki lah bahan saya sekalipun, kalau penyakit duduk dalam hati tak bahagia. Walaupun harta beli pinggir pun, dan penyakit duduk dalam hati kita tak akan bahagia. Rasa nikmat bahagia itu tak ada. Itu baik. Sebab itulah penting sangat kita merawat hati kita dengan zikrullah, dengan banyak semaya sunat. Memanglah dunia sekarang ini bukan mudahnya. Dunia kita duduk sekarang ni, abad 2013 ni seperti air yang deras. Kalau kita nak lawan air deras ni, terbalik bau kita. Kalau kita nak turun air, hanyut kita. Pada mana kita nak buat? Maka ulama kata, ihkamis safinata fa innal bahra amitun.
teguh olehmu akan perahu kamu, kerana bahawasanya laut sangat dalam. Kehidupan dunia dah ini, kita nak tolak kemajuan tak boleh, sebab kita perlu kepada kemajuan. Kalau kita tu kemajuan, nescaya hanyut kita dengan sebab kemajuan itu, lupa kita kepada Allah. Maka sebab itulah kita kena kemudi ke perahu kita, teguh ke perahu kita, dan kita mengolok kehidupan kita. Jangan kehidupan, jangan dunia yang mengolok kita. Atau dalam bahasa muda, biar kita mengubah persekitaran, bukan persekitaran yang mengubah kita. Biar kita mengubah persekitaran, bukan persekitaran mengubah kita. Persekitaran kalian, orang belum cari harta. Orang belum nak bagi tujuh kereta lawa, kereta mahal. Orang belum ini. Maka kalau kita turut belum dapat dunia, maka kita hanya jauh daripada akhirat. Automatik jauh daripada Allah Taala. Orang jauh dari akhirat, bermakna dia sudah jauh daripada Allah. Ini orang hanyut dari itu. Kalau kita nak awal lemah juga, akhirnya lemah juga kita terlibat juga. Air petrol tak dibakar, internet tak dibakar, rumah tak dibakar. Mana dia panggil awal harus lemah juga. Sebab itulah ulama tafsir hidup kita ni, la tashab man la yanhaduka haluhu wala yadulluka ala maqaluhu. Itu kata Ibnu Attab dalam kitab Hikam. Jangan engkau berkawan dengan mereka yang tak boleh mengubah kelakuanmu, dan jangan berkawan dengan orang yang tak boleh menunjuk ke arah kepada Allah Taala. Dunia sekarang ini memang dunia maju, tak boleh nafi. Untuk nak menjaga hati kita, kata Ibnu Attaqillah, jangan kita bersaing dengan orang yang tak boleh mengubah akhlak kita. Jangan kita bersaing orang yang tutur katanya tidak membawa kita dekat kepada Allah. Bermakna, carilah saing yang boleh mengubah kelakuan kita daripada tak baik kepada baik. Carilah saing yang mana tutur katanya boleh mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaulah hati kita, insya-Allah kita boleh jaga. Tidak hanya dengan dunia yang umpama air garam. Kita kalau kita sayang dengan orang tak semayang, pak kita tak semayang. Kalau kita sayang dengan orang kaki kedai kopi, pak kita ada kedai kopi. Kita dekat rumah dia telefon, marilah kita buat ni, nama tak buat. Walau mari buat dah. Kita buat dengan orang suka buat sia-sia, maka hati kita jadi lalu. Anda jaga hatilah, carilah orang yang boleh bagi perangai kita, yang tutur katanya boleh menyedak hati kita. Itu patut kita wasai. Kadang-kadang kita ni tak sayang dengan ustaz. Tak sayang dengan dia, takut nak pergi masjid sombong. Dia takut nak. Tak saya makan saya dengan ustaz, dia makan banyak. Jadi dia tak say. Dia tak say. Sedangkan orang tak email ustaz lah, insya-Allah dia boleh mengubah kelakuan kita. Itu salah satu cara kita nak bagi hati, nak jaga hati. Saing penting sangat untuk kita pilih. Pilih tadilah, pilih orang yang boleh mengubah akhlak kita, dan tutur bicaranya boleh mengubah kita takut kepada Allah. InsyaAllah kita sambungkan dalam bulan akal yang ketiga, bahawasanya hati itu raja yang disuruh jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma